Okay guys, jadi kita nak tengok macam mana untuk menggunakan Excel sheet 03 Continuous Beam Analysis. Okay, yang pertama sekali awak nak pilih beam yang mana Okay, so Excel sheet ini di direka bentuk untuk memudahkan awak semua mendapatkan shear dan bending moment diagram. Okay, di mana dekat dalam contoh continuous beam analysis yang diberikan kepada awak itu adalah berdasarkan kepada BS 8110 menggunakan table Okay, di mana untuk menggunakan table dalam contoh yang diberikan pada awak sebelum ini, untuk menggunakan table tu mesti 3 span yang sama panjangnya. Okay, tetapi untuk awak punya projek sukar untuk mendapatkan span sebanyak 3 yang lebih kurang sama. Okay, jadi itulah tujuannya penggunaan Excel sheet ini. Okay, Excel sheet ini akan membantu awak untuk mendapatkan shear force diagram dan bending moment diagram untuk 2 span. Jadi untuk continuous beam minimum adalah 2 span. Okay, jadi yang pertama sekali daripada plan awak tu, awak pilih beam yang berada di bahagian tepi ataupun kita panggil sebagai parameter beam. Parameter beam tu yang tepi-tepi ni lah. Yang tepi-tepi ni kita panggil sebagai parameter beam. Okay, so sebagai contoh saya ambil beam yang ini. So 2 span 2 span beam yang ini. So apa yang saya buat adalah saya snip menggunakan software snip. Saya rasa semua komputer ada software ni. So new, dan kemudian kita ambil lah. Okay, so di mana untuk contoh yang ni saya nak reka bentuk continuous beam yang ni lah beam yang ni. Okay, so saya copy dan saya masukkan dekat dalam Excel sheet ni, right click dan paste sahaja, dan kemudian masukkan di dalam kotak ni lah. Okay, dan kemudian kita masukkan details lah kita masukkan details. So location dekat mana, first floor katakan, dan kemudian nama beam So katalah beam ni duduk pada grid katalah sini 3, kemudian ni A, B, C katalah ni A, B, C, sini 3. So beam yang pertama ni namanya akan jadi 3AB. Okay, beam yang kedua ni akan jadi 3BC 3BC. Okay, dan slab ni okay, so ni adalah keterhadan lah, limitation untuk Excel ni, di mana Puan Herda beritahu saya Excel sheet ini hanya boleh digunakan untuk parameter beam sahaja. So untuk beam di tengah-tengah tidak cover lah dekat dalam Excel sheet ni. So sebab tu awak kena pilih parameter beam, iaitu beam yang berada di sebelah paling tepi Okay, di mana untuk beam yang pertama akan mendapat beban daripada slab ini. Okay, manakala beam yang kedua akan dapat beban daripada slab yang ni. Okay, so kita nampak, so beam ni nama dia slab ni nama dia FS9 So kita pun tulislah FS 9, dan slab yang kedua ni FS10. Okay, dan kemudian kita masukkan beam size. Okay, so kedua-dua beam sama 200 kali 600. So kita masukkan 200 kali 600. Dan length lah, length katalah length ni 5000, sini katalah 4500 katalah sini 5 meter, dan span yang kedua 4.5 meter. Okay, so itu adalah apa yang awak perlu buat lah untuk first tab ni. Kemudian kita pergi kepada tab yang seterusnya. Okay, so kita ada loading on slab FS9. So FS9 yang ni lah, yang atas ni tadi. Okay, kita masukkan detail dia, berapa slab thickness, apa finishes yang ada, dan kemudian awak just perlu masukkan ni je lah. So kita ambil yang standard, dan kemudian kita boleh
terus dapat guys, terus dikirakan di dalam Excel sheet ini total dead load GK dan total impose load dan design action lah. So design action ni daripada apa tu 1.35 GK tambah 1.5 QK. Okay, so slab size, so kita tengok pada slab size yang ni berapa yang sisi yang panjang bagi sisi yang pendek So katalah sisi yang panjang 6 meter, yang pendek 5 meter. So kita masukkan dan Excel sheet akan kirakan siap-siap lah. So dia akan kata oh ni two-way slab. Okay, dan kemudian untuk beam 3AB. So beam 3AB ni akan, yang ni lah yang pertama ni, beam yang 3AB ni akan menerima beban daripada slab FS 9 ni tadi. So dia akan kirakan lah. Dia akan kirakan. So kita just masukkan. Rasa tak payah masuk apa-apa lah sini, sebab semua automatic dah kira. So dah dapat lah terus berapa kita punya beban design load untuk beam So design load untuk beam ni yang awak gunakan nantilah. Boleh tengok dekat shear and bending moment diagram Okay, manakala untuk beam yang kedua ataupun beam 3BC, dia akan mendapat beban daripada slab FS10 lah. Beban daripada slab FS10 ni, so kita masukkan detail FS10. So lebih kurang sama 6 meter, 5 meter. So kita masukkan kat dalam FS10. Long span 6 meter, short span 5 meter. Okay, so dia two-way slab. Dan daripada situ kita akan dapat W lah. W berapa, design load. Dan kemudian kita akan dapatkan shear force diagram automatic guys, automatic daripada maklumat-maklumat yang awak masukkan tadi akan siap-siap kira untuk awak shear force diagram dan bending moment diagram.